Okey, dah pukul 9 kita akan mulakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sekali lagi. Ini adalah pertemuan kita buat kali yang kelima. Kita berada pada 29 Rejab 1442 Hijrah. Semoga kita semua pada pagi ini sentiasa di bawah rahmat Allah, kita sentiasa diberikan hidayah, iaitu diberikan petunjuk oleh Allah untuk kita dibimbing oleh Allah, kita mendapat petunjuk, kita juga mengharapkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa menggunakan waktu-waktu yang ada, umur yang ada, kesempatan yang ada untuk kita memperbanyakkan melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, dan salah satu di antara amal-amal soleh tersebut adalah kita belajar memahami ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim, khususnya suratul Al-Fatihah. Kita mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada penganjur kita, Persatuan Wanita Islam Prihatin, kepada tuan-tuan dan puan-puan juga yang bersama-sama kita menjayakan majlis ilmu kita pada pagi ini. Rakan-rakan kita yang di luar sana, semoga Allah Ta'ala melapangkan dada kita pada pagi ini. Allah memberikan kita kefahaman, Allah memudahkan pengisian kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, pada pagi ini tuan-tuan lihat di nota yang saya paparkan di depan Zoom, dalam Zoom ini, di skrin Zoom ini, tuan-tuan, kita semua insya-Allah buat kali ini, pada pagi ini kita akan menghabiskan kalimah ataupun ayat pada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Dua kelas yang lalu, iaitu pada minggu lepas, kelas yang ketiga dan kelas siri yang keempat, kita telah selesai ulasan terhadap makna kalimah Bismillah. Jadi untuk pada pagi ini kita akan memberi tumpuan kepada Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ini bermakna apabila kita semua boleh memahami tentang kalimah Ar-Rahman dan kalimah Ar-Rahim pada ayat yang pertama, sebab kita masih lagi pada ayat yang pertama. Ini bermakna kalau kita boleh menguasai kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat pertama, secara tidak langsung kita juga akan menguasai ayat yang ketiga. Sebab ayat yang ketiga kita akan jumpa sekali lagi Allah Ta'ala mengulang dengan kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ini ayat pertama. Tetapi pada ayat pertama kita sudah menjumpai kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi secara tak langsung, apabila kita boleh faham Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat pertama, kita juga akan memahamilah Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat yang ketiga. Sampai pada ayat yang ketiga nanti, kita akan menjelaskan mengapakah berlakunya pengulangan
nama Allah Ar-Rahman dengan nama Allah Ar-Rahim pada ayat yang ketiga. Sedangkan ayat pertama dah ada dah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Untuk maklumat pada pagi ini, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam buku tuan-tuan akan jumpa perbahasan kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada muka surat nombor 50. Yang saya paparkan di skrin Zoom ini, maklumat di dalam buku ini, nota yang kita gunakan ini dalam buku ini pada muka surat nombor 50, sehinggalah muka surat nombor 51, sampailah muka surat nombor 54. Okey, ini maklumat nota. Sebab itu saya galakkan pada tuan-tuan puan, kalau boleh belilah buku. Buku ni kita boleh simpan lama pun, insya-Allah. Kelas ni kita tuan-tuan tak perlu nak belanja apa-apa, tapi tuan-tuan beli saja buku untuk memudahkan sesi pembelajaran kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang pertama ni, sebelum jumpa kalimah Ar-Rahim, kita jumpa kalimah apa dulu? Kita jumpa kalimah Ar-Rahman. Salah satu maklumat, kalau nak faham ayat Al-Quran, kita boleh melihat dari sudut penyusunan kalimah. Maksudnya salah satu maklumat, kalau kita nak faham ayat Quranul Karim, kita nak tahu satu maklumat tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita boleh melihat dari sudut penyusunan kalimah. Penyusunan kalimah, kalau kita tengok dalam ayat pertama, sebelum jumpa kalimah Ar-Rahim, kita jumpa dulu Ar-Rahman. Maknanya Ar-Rahman letak dulu, lepas tu baru Ar-Rahim. Allah meletak namanya Ar-Rahman sebelum nama Ar-Rahim, sudah pun dapat menunjukkan kita akan lebihnya nama Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Tapi kalau kita sebelum kita jumpa nama Ar-Rahman, kita jumpa dulu nama Allah. Sebab itu jumpa dulu nama Allah, lepas tu jumpa nama Ar-Rahman, baru jumpa nama Ar-Rahim. Penyusunan tersebut dia memberikan sesuatu makna yang kita juga boleh kenal Allah itu. Jadi kalau kita tengok, kalau ditanya perbandingan, kalau orang tanya apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kita boleh jawab dari sudut penyusunan. Kan Allah sebut dulu Ar-Rahman, baru Ar-Rahim. Apabila Allah menyebut dulu namanya Ar-Rahman, tentu Ar-Rahman ini dia lebih lagi daripada nama Ar-Rahim. Dari sudut penyusunan. Baik, untuk faham Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, tuan-tuan akan dapati dalam buku itu, pada perkara pertama adalah tafsiran dia. Jadi untuk kita faham ayat-ayat Quran, memang perlu untuk merujuk kepada tafsiran ayat. Sebab itu dalam setiap buku, dalam buku ini, kalau tuan-tuan baca ayat pertama ke, ayat kedua sampailah ayat yang ketujuh, tuan-tuan akan jumpa terlebih dahulu, perkara pertama adalah tafsiran ayat. Tafsiran ayat ni sangat penting kerana dia membantu kita memahami ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah. Okay, tengok pada bahagian tafsiran. Okey, untuk mempermudahkan pemahaman, kerana waktu kita agak pendek, jadi untuk faham Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, saya mencadangkan kita lihat pada tafsiran yang kedua. Iaitu kalau kita tengok dalam buku ni, buku surat nombor 50, dia ada dua tafsiran daripada dua scholar, daripada dua sarjana ilmuwan Islam, satu daripada tafsiran Ibnu Kathir, satu lagi tafsiran Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti. Okey, kita pergi kepada tafsiran yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti dalam tafsir dia Adwa'ul Bayan. Maksudnya kitab tafsir lah ni, tapi pengarangnya siapa? Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti. Okey, kita baca yang kedua terlebih dahulu. Kita tengok apa makna Ar-Rahman tu, apa makna Ar-Rahim tu. Apa makna nama Allah Ar-Rahman, apa makna nama Allah Ar-Rahim.
Okey, menurut Syekh ini, Syekh mana? Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Okey, dia kata beliau rahimahullah, beliau menyebutkan bahawa kalimah Ar-Rahman. Okey, kalimah Ar-Rahman tu yang ayat yang Ar-Rahman tu, dan kalimah Ar-Rahim. Okey, ialah dua sifat. Okey, kalau sebut sifat, maksudnya dia cover nama lah. Sebab nama Allah, dia merujuk kepada sifat Allah. Macam tu. Jadi, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ialah dua nama, iaitu dua sifat yang dimiliki oleh Allah. Sebab tu jumpa perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pada ayat nombor 2 tu, dia merujuk kepada Allah. Jadi Allah yang kita sembah, yang menciptakan kita, memiliki nama Ar-Rahman dan dengan nama Ar-Rahim. Okey. Kedua-dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, adalah daripada nama-nama Allah yang baik, yang indah, Al-Husna tu. Ni kita sudah maklum. Okey. Kedua-dua kalimah tersebut maknanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim terbentuk. Terbentuk daripada perkataan ataupun daripada kalimah Ar-Rahmah. Okay, saya ulang balik semula. Ini dia punya titik, inilah dia punya perkara yang kita kena faham. Maksudnya, saya nak kena, saya minta kontrol suara tuan-puan. Okey, sekejap saya nak jadi. Okey, saya tak apa, perlahan. Okey, saya ulang balik semula ya. Okey. Kedua-dua nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kata beliau, terbentuk daripada kalimah Rahmah. Okey, lepas tu kalau tengok gambar dekat bawah tu, jumpa tak Ar-Rahmah tu bulat besar kan? Ar-Rahmah. Rahmah tu maksudnya rahmat lah. Kita selalu sebut rahmat, 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 rahmat tu. Kalimah rahmat, iaitu kalimah Ar-Rahmah. Okey, Ar-Rahmah ni dikaitkan dengan Allah juga. Okey, tetapi kata penulis ini, nama Ar-Rahman dengan nama Allah Ar-Rahim, sifat Allah Ar-Rahman dengan sifat Allah Ar-Rahim, dia sebenarnya terbentuk daripada kalimah Ar-Rahmah. Nampak tak Ar-Rahmah dia duduk di sini? Lepas tu ada anak panah menunjuk kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maksud dia bahawa kalau nak faham Ar-Rahman, kalau nak faham Ar-Rahim, kita kena faham dulu apa itu rahmat. Sebab tu kalau tanya apa tu Rahman, apa tu Ar-Rahim? Ar-Rahman tu rahmat lah. Apa tu Rahim? Rahmat lah. Kalau kita sebut rahmat, rahmat, rahmat tu dia umum. Kita kata semoga kelas kita pada pagi ini kita dapat rahmat Allah. Okey, sebenarnya daripada rahmat Allah yang kita sebut tadi itu, daripada rahmat Allah itulah terbentuknya Ar-Rahman, terbentuknya Ar-Rahim. Itu kita kena faham. Sebab tu peduli ni kata apa? Kedua-dua kalimah tersebut terbentuk daripada perkataan Ar-Rahmah. Maksudnya, kalaulah kita nak menerangkan pada orang lain, ataupun orang bertanya kepada kita, apa bezanya Rahman dengan Ar-Rahim? Kita katakan, kena tahulah dulu Ar-Rahman dan Rahim apa. Kalau nak tahu Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu apa, kita kena bincang dulu, kita kena ulas dulu apa tu rahmat. Kenapa kita kena bincang rahmat dulu? Sebab nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, ia terbentuk daripada perkataan, daripada kalimah Ar-Rahman. Okey, jelas? Saya harap tuan-tuan jelas dengan penyelesaian ini. Okey, tuan-tuan tahu dia punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia daripada kalimah Ar-Rahman, daripada kalimah rahmat. Jadi, untuk faham Ar-Rahman, untuk faham Ar-Rahim, kita kena faham dulu apa tu rahmat Allah. Daripada rahmat Allah itulah munculnya nama Ar-Rahman, munculnya terbentuknya Ar-Rahim. Jadi, kita kena bincang terlebih dahulu apakah yang dikatakan rahmatnya Allah. Okey, apabila dah faham rahmatnya Allah itu apa, barulah kita akan tahu Ar-Rahman tu apa, Ar-Rahim tu apa. Ini mudah je.
Kita kena tahu mana kita kena tahu tentang terbentuknya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi saya harap perkara ini telah pun tuan-tuan dan puan jelas. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala mencapakkan kefahaman kepada kita, memudahkan pemahaman kita. Jadi apa kita kena buat sekarang? Apa kita kena buat sekarang? Kita kena bincang, kita kena bicarakan dulu, kita kena ulas dulu. Apa itu rahmat Allah? Apa itu rahmat Allah? Okey. Nampak perjalanan pengisian kita pada pagi ini? Okey. Nak tahu maklumat tentang apakah itu rahmat Allah? Berapa banyaknya rahmat Allah? Luasnya rahmat Allah? Dalam buku ini, kami tidak meletakkan dia pada perbahasan ayat pertama Rahman dan Rahim. Tapi saya minta tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat nombor 83. Kita terus buka surat nombor 83 dulu, nanti kita ulang baliklah muka surat nombor 50 ni. Buka muka surat nombor 83. Okey. Kita nak bincang sekarang tentang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sekejap ya, dalam nota saya bukan dia duduk. Sekejap Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Betul kan? Muka surat nombor 83. Oh, dia PDF ni dia lain sikit. Saya tengok muka surat nombor 83. Okey, sekejap ya. Saya minta tuan-tuan dia buka muka surat nombor 83. Okey. Surat nombor 83. Sekejap ya. Ni surat 83 saya mencari sekejap. Sebab dalam PDF saya ni dia tepisan sikit. Alhamdulillah dah jumpa. Okey, dah jumpa ayat nombor 3. Okey. Maksud dia, kenapa nak kalau ditanya kenapa nak baca ayat nombor 3 sedangkan kita baru belajar ayat pertama. Okey, kita katakan bahawa ayat nombor 3 ni dia samalah macam ayat pertama. Ayat pertama adanya nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi ayat 3 pun adanya nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maknanya Allah ulang 2 kali pada ayat nombor 3. Tapi nak tahu kenapa Allah mengulang sampai 2 kali Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kan ayat pertama kan dah ada kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa ulang balik pada ayat yang ketiga? Kat sini pun tuan-tuan dah dapat dah jawapan. Kita dah kenal dah Allah. Allah Ta'ala nak kenalkan kita dia tu siapa sampai dia ulang Rahman dan Rahim tu 2 kali. Kalau mengulang-ulang ni kenapa? Ni sebab kita kena ambil maklum. Baik, kita nak bincang sekarang tentang Ar-Rahman. Okay, kita bincang tentang kalimah Ar-Rahman dan Rahim, kita nak bincang tentang Rahmat. Kenapa kena bincang tentang Rahmat? Sebab nama Allah Rahman dan Rahim terbentuk daripada perkataan kalimah Ar-Rahman. Kalimah Rahmat ni selalu kita sebut. Rahmat, 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 Rahmat. Daripada kalimah Rahmat terbentuknya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okay, kita bincang Ar-Rahmat terlebih dahulu. Baik. Kalau kita rujuk dalam ayat Al-Quran, banyak ayat yang Allah mengatakan tentang dirinya. Allah mensifatkan tentang dirinya bahawa Allah ini dia memiliki sifat rahmat. Contoh ayat Surah Al-An'am, surah nombor 6, ayat nombor 54. Surah Al-An'am, ayat 54. Begitu juga dalam surah yang sama, tapi pada ayat nombor 133. Okey, banyak ayat Quran yang sebut Allah ni memiliki sifat rahmat, banyak. Tapi antaranya dalam Al-An'am ayat 54 dan 133. Kalau kita tengok pada ayat nombor 54, kita menjumpai Allah Ta'ala kata tentang dirinya sendiri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Tuhan kamu telah menetapkan bagi dirinya itu memberi rahmat. Allah tu memiliki sifat rahmat. Okey, kita cari dulu tentang perkataan rahmat. Lepas tu baca pula ayat 133, jumpa sekali lagi Allah kata wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Jumpa tak perkataan ar-rahmah kat situ? Dan Tuhanmu maha kaya, kata Allah, lagi melimpah-limpah rahmatnya. Okey, jadi kita jumpa kalimah ar-rahmat. Kalimah rahmat ini, rahmat ni apa?
Allah kata dia memiliki sifat rahmat. Okey, Allah memiliki sifat rahmat. Jadi untuk faham sifat rahmat Allah itu, bagaimana kita kena baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita kena baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita memerlukan Rasul. Sebab itu tujuan Allah hantar Rasul adalah untuk kita mengenal Allah. Sebab kita tak akan tahu tentang Allah melainkan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun belajar tafsir, walaupun belajar ayat Quran, jangan lupa untuk merujuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mari kita baca beberapa hadis Nabi pada pagi ini untuk memantapkan pemahaman kita tentang sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Dalam nota ni, dalam buku ni, saya minta tuan-tuan buka terlebih dahulu pada muka surat nombor 86. Okey. Tengok muka surat nombor 86. Saya tunjukkan dekat sini. Cuba tak yang muka surat nombor 86 berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita baca hadis ni dulu, kita faham baik-baik, nanti insya-Allah kita akan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang sifat rahmat Allah. Sifat rahmat Allah. Okey, untuk kita faham Allah tu macam mana rahmat dia kepada kita semua, kepada hamba-Nya, kepada makhluknya, kita kena ambil hadis ni. Kita kena baca hadis ni. Okey, hadis ini berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah salah seorang sahabat Nabi, khalifah Islam yang kedua, Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia cerita kepada kita. Ya, dia nak sampaikan maklumat pada kita. Dia kata apa? Okey. Saya terus paparkan terjemahan dia. Nampak tak terjemahannya dekat depan skrin tuan-tuan perempuan ni? Sekejap Okey, ni terjemahan dia. Saya besarkan terjemahan dia. Okey. Kalau kita baca pada apa yang Umar nak cerita pada kita, dia kata macam ni. Dia kata qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihadapkan, pernah dibawa kepadanya beberapa orang tawanan perang. Maksud dia, dalam peperangan, apabila selesai berperang, maka tentera Islam menang, tentu akan ada tawanan perang. Tapi dalam Islam, Nabi tidak membunuh tawanan perang. Kalau tidak ada apa-apa yang perlu dilakukan, kan, maka tawanan perang, Islam akan jaga dia. Jadi, ada beberapa orang daripada tawanan perang tu, dalam tawanan perang tu ada siapa? Fa'idham ra'atun minas sabiyyi. Dalam ramai-ramai tawanan perang tu, ada seorang perempuan, ada seorang wanita yang dia sedang tabtari. Dia macam sedang cari sesuatu. Kan, apabila lepas perang, perempuan tadi ni, dia cari sesuatu. Para sahabat Nabi SAW nampak perempuan ni sedang mencari. Para sahabat nampak, Umar Al-Khattab nampak. Rupa-rupanya perempuan tu dia cari apa? Idza wajadat sabiyan fi sabiyin akhadhathu fa'alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Rupa-rupanya perempuan ni dia pergi cari anak dia rupanya. Apabila dia jumpa seorang kanak-kanak, maksudnya anak dia tadi tu, di dalam tawanan perang tadi, dia buat apa? Dia terus rakul, maksudnya dia ambil anak dia, dia peluk anak dia, lepas tu dia susukan anak dia. Tengok ya, maknanya orang kafir dulu, kalau jadi orang dulu ni, perempuan pun ikut pergi perang, kesian anak-anak dibawa. Jadi Islam tidak membunuh tawanan perempuan. Islam tidak membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Berbeza dengan agama lain. Kalau agama lain,
kalau kita tengok yang lain selain pada Islam, bunuh tawanan perang, bunuh sebagainya. Tapi Islam tak macam tu. Tapi kita nak cerita pasal apa? Kita nak cerita rahmat Allah. Tapi nak faham rahmat Allah ni, kita kena gunakan situasi perempuan ini untuk memahami kita tentang rahmat Allah. Sedih cerita ni, mendalam cerita ni kalau kita faham, deep sangat cerita ni. Okey. Jadi, tuan-tuan, kita kena bawa diri kita seolah-olah sedang melihat perempuan itu. Bukan? Melihat perempuan tu, dia cari anak dia, dia peluk anak dia, lepas tu dia susukan anak dia. Kan? Jelas ya? Perempuan ni, kalau dia dengan anak, memang tak dinafikan. Betul tak? Kalau bapa dengan anak, dia tak sama macam ibu dengan anak. Ibu dengan anak, tak sama dia seperti bapa dengan anak. Sebab ibu tu, dia mengandungkan anak dia dalam perut dia. Lepas tu ibu tu yang melahirkan anak tu keluar dari rahimnya. Ibu itulah yang menyusukan anaknya, berbeza dengan suaminya. Sebab itu mak kita kena lebihkan daripada bapa kita, seperti gandaan kata Nabi berapa kali? 3 kali. Ummuka, ummuka, ummuka. Your mother, your mother, your mother, then your father. Jadi ibu ni, perempuan ni kita tak nafikan. Kan, kekuatan dia, sumber impresi hidupnya adalah anak dia. Maka perempuan tadi tu, of course lah, dia mencari anak dia, dia jumpa anak dia masih hidup, dia rakut, dia peluk dia, lepas tu dia susu kat anak dia. Apa yang Rasulullah nak cerita pada kita? Apa yang Umar nak cerita pada kita? Dia kata, ketika mana semua orang tengah tengok perempuan tersebut, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkata kepada kami, bersabda kepada kami. Maka kata Nabi, atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha fin-nar? Maka Nabi terus tanya soalan. Nabi tanya, adakah ataupun apakah kamu rasa wanita ini sanggup melemparkan anaknya ke dalam api? Okey. Kenapa Nabi tanya macam tu? Nabi ni dia seorang Rasul yang bijak. Dia akan gunakan kesempatan, mana-mana peristiwa, mana-mana kejadian yang ada depan mata, dia akan gunakan kejadian itu untuk disampaikan ilmu dia. Kita kena belajar dengan Nabi. Maksudnya nak sampaikan ilmu ni, kita tak perlu tunggu kelas yang khas, nak tunggu waktu dia, tak. On the way dalam perjalanan pun, kita boleh ajar orang. Kan, kita tengok benda berlaku tepi jalan, kita boleh terus gunakan maklumat itu untuk sampaikan maklumat. So Nabi ni, ketika para sahabat tengah tengok perempuan tadi tu, kan, kemudian Nabi tanya soalan. Nabi tanya kepada semua sahabat-sahabat. Nabi tanya, kamu rasa pendapat kamu macam mana? Perempuan ni, dia sanggup tak nak melemparkan anaknya masuk ke dalam api? Maka apa jawab para sahabat? Maka sahabat mengatakan bahawa qulna, kami jawab, la wallahi. Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah. Sudah tentulah tidak. Takkan mungkinlah perempuan ini dia sanggup nak matikan anak dia, nak bunuh anak dia dengan lempar dalam api. Oh wallahi, demi Allah, takkan buat macam tu. Lepas tu para sahabat mengatakan apa? Selagi perempuan ni mampu, dia akan pertahankan nyawa anaknya. Kita pun kalau orang tanya, tentu pun kita akan jawab. Betul tak sebenarnya, kan? Ibu ni jahat macam mana anak dia sekalipun, dia tetap mengaku itu anak dia. Betul tak? Jahat anak dia macam mana pun sekalipun, dia takkan lupa itu adalah anak dia. Macam itulah perempuan tadi, kalaulah diminta dia lemparkan anaknya masuk ke dalam api, tentu dia takkan tak nak, tentu dia akan pertahankan diri dia, pertahankan anak dia. Lepas tu Nabi SAW menyampaikan satu maklumat penting tentang rahmat Allah. Maka Nabi mengatakan, lillah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Inilah maklumat tentang rahmat Allah tu yang kita nak belajar. Nabi kata, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Maha Penyayang tu dia merujuk kepada rahmat Allah. Nabi kata, Allah ini, Nabi menegaskan, Nabi kata, sesungguhnya Allah itu, rahmat dia
kepada hamba-hamba dia melebihi rahmatnya wanita ini terhadap anaknya. Okey, ini yang sangat penting belajar tentang rahmat Allah. Okey, maknanya Nabi nak kata pada para sahabat, okey, kamu semua tahu, memang kamu kata confirm perempuan ini dia takkan bunuh anak dia dengan lemparkan anak dia masuk ke dalam api. Kamu semua dah kata macam tu kan? Nabi kata, kamu semua nak tahu tak, Allah yang kita sembah tu, Allah yang jadikan kita tu, dia lebih kasih dia kepada hambanya lebih daripada wanita itu kepada anaknya. Maksud dia, Nabi dia nak cakap kepada para sahabat, Nabi nak cerita pada kita, Allah Ta'ala ni, dia tak nak masukkan kita ke dalam api neraka. Perempuan tadi, dia tak nak masukkan anak dia ke dalam api. Betul tak? Allah Ta'ala ni lagi tak nak hamba dia masuk ke dalam neraka. Kalau perempuan tadi dia tak sanggup nak masukkan anaknya ke dalam api neraka, ke dalam api, Allah Ta'ala pun sebenarnya tak nak masukkan hamba dia ke dalam neraka. Dapat tak? Allah Ta'ala kerana dia tak nak masukkan hambanya ke dalam neraka, itulah antara rahmatnya apa? Kalau perempuan ni, kalau dia tak nak masukkan anaknya ke dalam api, perempuan ni dia akan buat apa? Tentu dia akan pertahankan anak dia, tentu dia akan rayu anak dia, betul tak? Tentu dia akan kata, biarlah saya saja masuk ke dalam api kan? Maksudnya dia akan pertahankan anak dia tu kan? Maknanya Allah Ta'ala pun akan buat cara-cara macam mana tak nak hamba dia masuk ke dalam neraka tu. Cara dia macam mana Allah buat? Allah Ta'ala tak nak hamba dia masuk dalam neraka, itulah rahmat Allah tu. Caranya macam mana? Allah Ta'ala hantar Rasul-Rasul. Allah hantar Rasul-Rasul setiap umat ni. Terangkan mana yang boleh, mana tak boleh. Allah hantar Rasul. Maknanya Allah hantar Rasul tu, tandanya Allah Ta'ala tak nak kita masuk neraka. Jadi Allah hantar Rasul. Supaya Rasul tu boleh betulkan mana salah. Rasul tu akan ajar mana yang betul, mana tak betul. Dengan rahmatnya Allah ni, Allah Ta'ala ni dia punya sifat rahmatnya, dia tak nak kita semua masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab. Allah turunkan Al-Quran. Dalam Quran tu dah cerita dah. Mana jalan yang lurus. Mana jalan yang tak lurus. Allah dah cerita semua-semua tu. Oleh sebab itu, kan, daripada kita tahu cerita perempuan ni, kita dapat maklumat di sini. Masya Allah. Luahnya rahmat Allah Ta'ala ni. Kalau saya boleh kasih kepada anak saya sanggup tak makan pun tak apalah demi anak, betul tak? Bagaimana dengan Allah kepada hamba-Nya? Dapat tak sifat rahmat Allah dibanding dengan sifat rahmat yang ada pada manusia? Dekat sini. Jadi cerita ni moga-moga memberikan kita satu permulaan tentang rahmatnya Allah. Sebab kalau nak menghayati Rahman dengan Rahim, kena faham dulu rahmat ni. Nanti senang nak faham Rahman dan Rahim. Jadi cerita ni adalah hadis, cerita benar ni. Sebab dia adalah hadis riwayat Bukhari, juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, saya minta sekejap tuan-tuan, saya nak switch on kan saya punya bateri laptop saya sekejap. Sekejap. Alhamdulillah jumpa balik. Okey, maaf ya. Iklan sekejap. Okey. Baik, saya harap tuan-tuan dan puan jelas tentang hadis pertama ni. So hayati hadis pertama ni, hayati baik-baik, masukkan dalam jiwa, tanamkan dalam pemikiran. Selama ni mungkin ada di kalangan kita yang dia marahkan Allah. Betul tak? Mungkin ada di kalangan kita yang menyalahkan Allah. Mungkin sebab bisikan syaitan kan. Kata Allah ni bukan, kenapa Allah buat macam ni, kenapa Allah buat macam ni kan. Tetapi kalau kita baca hadis ni, rupa-rupanya selama ni Allah Ta'ala lebih sayang dia kepada kita lebih daripada mak kita sayang kepada kita. Dapat tak hadis ni? Hadis ni dia deep sangat. Siapa yang dia buka pintu hati dia, dia masukkan hadis ni, letak dalam hati dan minda dia, rupa-rupanya selama ni Allah Ta'ala lebih sayang kepada saya
daripada ibu sayangkan kepada saya. Okey, sayangnya Allah kepada kita itulah rahmat Allah. Yang mana rahmat Allah itulah rupa-rupanya selama ni Allah Ta'ala Allah Ta'ala beri kita kasih sayang rahmat dia dengan Allah Ta'ala beri kita macam-macam. Antara yang paling penting kita dapat nikmat Islam, dapat nikmat iman, dapat kenal Allah tu, itu sebenarnya di antara rahmat Allah. Sebab Allah Ta'ala tak nak kita masuk ke dalam api neraka. Sebab tu Allah sediakan jalan untuk kita masuk ke dalam syurga. Sebab tu lepas ini kelas jam 10.30 ni pun kita bincangkan tentang amal-amal yang boleh bawa kita masuk dalam syurga. Banyaknya amal tu. Lepas tu kalau kita belajar, ikut kelas saya 10.30 kejap lagi, kita akan belajar amal-amal yang boleh masuk ke dalam syurga. Banyak amal. Sampai 60-70 lebih amal tu. Kenapa banyak sangat? Itu bermakna Allah Ta'ala ni, dia nak bagi kita masuk dalam syurga. Allah Ta'ala ni, rahmat dia, dia bagi banyak jalan. Itu sebenarnya menunjukkan apa tu? Itu nak menunjukkan bahawa rahmat Allah lah. Okey, rahmat Allah. Okey, selesai kat sini. Hadis pertama ni, moga-moga kita jelas. Okey. Untuk kita memahami tentang bagaimana keluasannya rahmat Allah, kita kena baca hadis yang berikutnya. Okey, patah balik muka surat nombor 84. Okey, tengok muka surat nombor 84. Mari kita baca hadis muka surat nombor 84. Daripada Salman, kita baca hadis ni dulu. Sekejap ya, kejap. Muka surat nombor 84. Kita baca hadis Abu Hurairah. Okey, jumpa tak tajuk keluasan rahmat Allah. Okey. Faham elok-elok rahmat Allah ni, nanti senanglah nak faham Ar-Rahman dan Rahim tu apa. So lepas ni, kalau baca Ar-Rahman dan Rahim, teringat kisah perempuan dengan anak tadi tu. Kalau kita faham tu, Masya Allah, macam mana sembahyang dia kan. Bismillahirrahmanirrahim kan. Kita teringat rahmat Allah yang pasal perempuan yang nak lemparkan anaknya pada api tu kan. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim kan, kita teringat rahmat Allah. Sebab dekat Ar-Rahman tu adalah rahmat. Nanti kita akan kupas Rahman Rahim kan. Selama ni Allah Ta'ala, Masya Allah, saya tak boleh nak cerita sebab nanti akan dia akan sangat menyentuh perasaan kita. Sebab kalau kita kenal Allah ni, dia berbeza kalau kita tak kenal Allah. Sangat berbeza. Baik, kita belajar supaya untuk kita kenal Allah. Baik, kita pergi kepada ayat nombor 84. Kita muka surat nombor 84. Kita baca lagi beberapa hadis Nabi SAW yang mengulas tentang rahmat Allah. Baik. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Situ pergi pada terjemahan ya. Okey. Kata Nabi SAW, Allah memiliki 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmatan. Allah memiliki 100 rahmat. Okey, lepas tu terbayangkan. Kalau yang cerita perempuan dengan tawanan perempuan yang nak lemparkan anaknya dalam api tadi tu, kan Allah Ta'ala lebih lagi kasih kepada hamba-Nya daripada perempuan tadi, kan? Bagaimana kalau Allah memiliki 100 rahmat? Allah kata, Nabi kata, Allah Ta'ala yang kita sembah ni, yang ciptakan kita ni, dia memiliki 100 rahmat. Salah satu daripada 100 itu, Allah Ta'ala turunkan ke permukaan bumi. Di permukaan bumi itu pula, yang satu rahmat saja tadi itu, dibahagikan. Bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawa. Nabi kata, satu rahmat Allah tadi inilah. Dapat pada jin, dapat pada manusia, dapat pada binatang. Binatang dekat sini tetap kena tambah sikit. Binatang dekat sini dia merujuk kepada binatang-binatang yang berkaki 4. Al-bahaim tu maksudnya bahimah, binatang-binatang ternakan. Dan juga wal hawami, iaitu juga kepada serangga. Okey. Lepas tu kata Nabi SAW, yang satu rahmat Allah tadi, kasihnya Allah tadi, kebaikan yang Allah Ta'ala, yang rahmat ni, tetap ingat rahmat ni dia sangat berkaitan dengan sifatnya kasihnya Allah, dan dia juga berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Allah. Jadi kita kena faham, rahmat dia kaitan dengan sifat kasih, dia juga ada kaitan dengan sifat kebaikan-kebaikan. Sebab kalau kita kasih pada seseorang, tentu kita nak buat baik pada dia.
kita kasih kepada mak kita, tentu kita akan buat kebaikan kepada mak kita. Maka Allah Ta'ala, jika dia kasih, dia rahmatnya dia tadi tu, maka sudah pasti Allah nak bagi kebaikan-kebaikan kepada kita. Jadi Allah Ta'ala ni, dia memiliki 100 rahmat. Daripada 100 tadi tu, Allah Ta'ala turunkan satu je. Dapat pada manusia, dapat pada jin, manusia, binatang dan serangga. Lepas tu kata Nabi SAW lagi, dengan satu saja kasih sayang tu, dengan satu rahmat dia tadi saja, mereka semua saling berkasih sayang. Jin berkasih sayang sama mereka, manusia berkasih sayang sama mereka. Saya sampaikan kata Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa al-wahsyu ala walidiha, binatang buas juga turut menyayangi anaknya. Okey, maksud dia Allah Ta'ala ni daripada satu sifat rahmat dia, tengok ya, kita nak belajar tentang luasnya rahmat Allah Ta'ala ni kan. Luasnya lah sayang Tuhan ni, kasih Tuhan ni, luasnya lah. Kita nak kata betapa luasnya kebaikan Allah yang banyak tadi tu kan. Sampaikan satu saja cukup untuk semua makhluk dia. Manusia gunakan, jin gunakan, semua haiwan pun gunakan daripada satu saja. Hatta binatang buas sekalipun, dia tetap akan kasih kepada anak dia. Lepas tu Nabi mengatakan, yang 99 lagi tu Allah Ta'ala simpan, yang 99 ini Allah Ta'ala nak gunakan nanti kepada hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Maksud dia satu rahmat Allah Ta'ala saja, kita semua ni macam kita manusia saja kan. Kita ada kasih pada ayah, kasih pada ibu, kasih pada anak-anak, kasih kepada adik-beradik kita, kasih kepada manusia lain ni, daripada satu rahmat tadi Allah bawa turun ke muka bumi. Apabila kita dah kasih ke seseorang, kita akan do the best untuk orang. Betul tak? Kita akan buat sesuatu kepada orang kita kasih. Kita akan buat sesuatu. Jadi, buat sesuatu itulah yang Allah Ta'ala buat kepada hamba dia. Itulah sifat rahmat Allah. Allah buat kebaikan kepada hamba dia. Hamba dia ni perlu makan. Diberi makan pada hamba dia. Hamba ni jahat macam mana sekalipun, diberi makan kepada hambanya. Dapat rezeki dari hamba dia. Jelas tak kan? Hamba ni syirikkan Allah macam mana sekalipun, tetap diberi nyawa kepada hambanya. Dibenarkan dia berjalan, dibenarkan dia bercakap. Sebab apa? Rahmatnya Allah kepada hambanya di dunia itu. Okey, jelas dekat sini. Sebab Allah Ta'ala berikan kebaikan daripada rahmat tadi. Bayangkan satu saja sudah cukup cover semua makhluk Allah yang ada di dunia. Macam mana kalau 99 lagi? Tentu kita semua nak cari, nak dapat 99 itu. Allah akan beri nanti di hari akhirat. Okay. Kemudian kita baca hadis yang kedua. Hadis yang berikutnya dia sama macam hadis yang pertama tadi, cuma dia lebih mempericikan tentang rahmatnya Allah ini, dia tidak hanya terbatas kepada manusia saja. Sampaikan Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari ni, saya tak baca dah satu-satu, tapi saya sebutkan saja dekat sini secara ringkas. Dalam hadis ni, tengok, sampaikan Nabi kata apa? Nabi kata daripada yang satu rahmat Allah tadi itulah, makhluk saling berkasih sayang. Sehinggakan seekor kuda mengangkat kakinya disebabkan bimbang dia pijak anak dia. Kita pernah tengok tak kalau kita pernah kacau binatang haiwan, kita kacau anak dia kan. Kalau kita nak ambil kucing tu pun, anak dia tu pun, kucing tu marah, betul tak? Bayangkan, dia maksudnya ibu kepada kucing itu, dia akan pertahankan anak dia. Kuda tadi yang betina ni, ibu kepada anak kuda tu, dia pertahankan anak dia, sayang ke anak dia. Katakan kalau dia nak angkat kaki, dia tengok anak dia, dia tak jadi pijak, dia tak pijak. Tetapi kalau tuan pernah tengok macam mana gajah tu lahirkan anak, tuan tengoklah haiwan semua sayangkan anak dia. Macam mana ya kalau Allah Ta'ala sayang dekat kita? Macam mana ya kalau Allah Ta'ala kasih kepada kita? Jadi kasihnya Allah kepada kita itulah. Allah Ta'ala tak nak kita masuk neraka.
Jadi cara Allah Ta'ala nak tunjukkan kasih dia itulah. Kasih dia itulah yang rahmat dia. Betul tak? Maka Allah Ta'ala hantar Rasul, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Lepas tu Allah Ta'ala ni, cara Allah Ta'ala nak kasih kepada hamba-Nya, Allah Ta'ala berilah semua apa-apa yang hamba dia perlu. Macam kita kalau kita kasih kepada anak kita, kita akan beri dia makan, kita beri dia minum, kita beri dia tempat tinggal. Betul tak? Kan? Kita akan jaga dia. Allah Ta'ala macam itulah kepada hamba dia. Sekarang kita nak kenal Allah. Cuma hamba dia tu saja. Macam kita cakap pada anak kita kan. Engkau lupa kena ibu yang lahirkan kau, ibu yang besarkan kau. Kan? Macam itulah Allah Ta'ala. Tapi ibu tu, anak dia buat macam mana sekalipun dekat dia. Tapi dia tak, dia kata anak dia tetap doakan anak dia. Walaupun anak dia buat macam-macam dekat mak dia. Bercakap kasar, hedik mak dia, macam-macam dia buat. Tapi mak dia tetap dalam solat, lepas solat, doakan anak dia. Betul tak? Kan? Hati dia terikat dengan anak dia. Macam mana ya kalau Allah Ta'ala dengan kita? Kan? Hamba dia buat macam-macam dekat dia. Tapi tetap Allah Ta'ala turunkan hujan, tetap Allah bagi rezeki, tetap Allah bagi nyawa, tetap. Okay. Dah faham rahmat Allah tadi? Serba sedikit. Sebab kalau nak faham Rahman dan Rahim ni, kita kena faham rahmat Allah. Nanti senang nak faham Rahman dan Ar-Rahim. Okay. Kemudian, kata terbaca hadis satu lagi ni, sama sajalah. Saya tak perlu nak perdetailkan. Cuma hadis ini dia bantu kita untuk tengok rahmat Allah tadi. Kalau kita sebut rahmat Allah ada 100 kan. 99 Allah simpan di hari akhirat tadi. Yang ini pula rahmat Allah ni dia punya keluasan dia macam mana? Hadis ni menyebutkan. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencipta satu rahmat pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya hadis ni kata Allah Ta'ala memang sejak azali lagi sudah memiliki 100 rahmat. Setiap satu rahmat Allah setingkat antara langit dengan bumi. Setiap satu rahmat Allah setingkat antara langit dan bumi. Bayangkan kalau 100 rahmat, satu rahmat itulah Allah Ta'ala turunkan ke bumi, ibu itu mengasihi anak dia. Binatang buas mengasihi anak dia. Burung-burung mengasihi yang lain. Maka apabila sampai di hari akhirat nanti, Allah Ta'ala akan menyempurnakan rahmat ini. Rahmat itu maksudnya apa? Allah Ta'ala akan beri yang 99 lagi itu kepada hamba-hambanya. Maka daripada hadis-hadis ni, kita dapat membetulkan salah faham kita kepada Allah. Kita dapat membetulkan salah sangka kita selama ni yang salah pada Allah. Daripada kisah ini, kita dapat membetulkan, kita dapat menambahkan sangkaan baik kita kepada Allah. Mungkin daripada sebab COVID-19 ni contoh so mungkin ada orang yang menyalahkan Allah. Kenapa ia perlu berlaku? Kenapa dia perlu ramai? Tapi nanti waktu kita belajar ayat nombor 2, kita akan tahu Allah Ta'ala yang mendatangkan COVID-19 ini, ia datang itu sebenarnya dengan Rahman dan Rahim. Sebab itu kita, apa berlaku dalam hidup, sangka baik pada Allah terus. Sandarkan kepada Allah terus. Dia macam tu. Jadi apabila kita baca, kita faham tentang hadis-hadis tentang rahmat Allah ni lah, kita akan dapat memahami Rahman dan Rahim. Kemudian untuk faham lagi rahmat Allah ni, tuan-tuan, siapa dekat sini yang dia tak buat salah? Siapa dekat sini yang dia tak berdosa pada Allah? Kita manusia biasa berdosa pada Allah, betul tak? Pagi ni pun dah buat dosa, semalam berdosa. Kita banyak buat dosa dengan Allah. Tapi Allah Ta'ala memberikan pengampunan tak? Allah sedia tak ruang untuk mendengar taubat kita? Allah Ta'ala sediakan tak ruang untuk kita mengaku salah? Allah sedia tak ruang untuk dia memaafkan? Iyalah. Kan? Allah buka ruang. Siang, malam, Allah buka ruang. Siapa nak taubat, siapa nak mengaku salah, Allah Ta'ala terima mengaku salah dia. Allah maafkan hamba dia. Allah terima taubat hambanya. Kenapa jadi macam tu? Sebab rahmat Allah tu kepada hamba dia. Contoh jelas ya, kalau kita ibu, banyak mana pun salah anak,
Kan anak tu, maafkan saya ya bu, maafkan saya ya ibu, kan. Ibu tu berbesar hati untuk memaafkan anak dia. Macam mana dengan Allah ya? Yang kita banyak buat salah pada Allah, tapi kita mengaku salah pada Allah, kita bertaubat, Allah akan maafkan kita ke? Ya, Allah maafkan kita sebab apa? Sebab rahmat dia kepada hamba dia. Okey, tadi saya harap saudara perempuan jelas tentang perkara rahmat Allah ni, sebab apabila kita boleh memahami rahmat Allah ni, sedikit dia membantu kita untuk kita memahami Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saudara perempuan, satu hadis terakhir bawah sekali ni, okey, muka surat yang ke-85, kita nak tengok Allah Taala ni dia lebih marah kita ke dia lebih rahmat pada kita. Kalau kita baca hadis riwayat Bukhari Muslim ni, kita ambil hujung saja. Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda kepada kita, bersabda kepada kita, inna rahmati taghlibu ghadabi. Allah Taala ni mengatakan bahawa Allah Taala ni, kata Nabi, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemarahanku. Ingat yang ini. Kan? Allah Taala ni, dia punya rahmat dia sebenarnya mendahului, melebihi daripada kemarahan Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu hadis-hadis macam ni, tuan-tuan ya, hadis-hadis macam ni sebenarnya dia hadis-hadis yang duduknya di bawah tajuk harap. Kita kan perlu ada takut, kita juga perlu ada harap tu. Kita takut pada Allah, kita harap pada Allah. Jadi hadis-hadis ni sebenarnya hadis-hadis yang memancing kita. Hadis-hadis yang memberi motivasi kepada kita untuk kita mengharapkan belas kasihan Allah tu. Ni dipanggil hadis-hadis di bawah tajuk Ar-Raja'. Ar-Raja' ni maknanya hadis-hadis yang menunjukkan bahawa kita masih ada peluang. Peluang besar lagi depan mata kita untuk kita mendapat kasih sayang Allah. Kita berharap pada Allah. Sebab kita semua orang yang banyak buat dosa, banyak buat salah. Jadi kita takut pada Allah. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala ni dia mempunyai luas ruang untuk apa? Memberikan pengampunan, ruang untuk memaafkan kita. So hadis ni dia hadis-hadis yang berbentuk di bawah tajuk harapan. Kerana nak bergantung harap pada Allah, kena tahu tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi moga-moga kita faham tentang rahmat Allah ni. Jadi kita terus pergi patah semula kepada muka surat nombor 50. Kita kena patah balik pada muka surat nombor 50. Jom kita tengok hadis yang pasal apa Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ayat Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi. Okey, jam pun dah 9.50. Okey, kat sini. Kita patah balik kat sini. Okey. Maksudnya ayat yang tafsiran ayat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni, nampaklah gambar ni. Okey. Kita patah balik kat sini. Inilah sebenarnya yang kita nak ulas tadi. Kita sebut tadi apa? Kata Syekh Muhammad Al-Alamin kata apa? Dia kata Rahmannya Allah, Rahimnya Allah, dia terbentuk daripada rahmatnya Allah. Jelas tak? Bayangkan kalau rahmatnya Allah tadi macam sangat. Maksudnya rahmatnya Allah tu luasnya. Satu saja dah mencukupi untuk semua makhluk dia. Lepas tu pula satu rahmat Allah ini, perbezaan dia setingkat antara langit dan bumi. Kan macam mana kalau sifat Rahman, macam mana dengan sifat Ar-Rahim? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, dia datangnya daripada rahmat. Apabila Rahman dan Ar-Rahim terbentuk daripada perkataan rahmatnya Allah, kan bermakna Ar-Rahman dan Rahim ini dia mengandungi arti mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya kalau rahmat Allah tadi tu kita dah dapat sedia maklum rahmatnya Allah itu luas, rahmatnya Allah itu tinggi, rahmatnya Allah itu luas. Apabila adanya kalimah Rahman, maknanya rahmat Allah Ta'ala tu lebih daripada rahmat. Kena faham macam tu. Maksudnya kalau rahmat Allah tadi kita dah dapat, kita dah sedia maklum tentang keluasan dia, kita rahmat Allah tu ya Allah. Kan kita dah faham rahmatnya Allah tadi. Apabila kalimah Rahman ni, dia akan menunjukkan, dia kalimah Rahman ni dia perkataan dia macam ni. Dia macam
more. Dia macam rahmannya Allah Ta'ala ni dia menunjukkan lebih lagi daripada hanya rahmat tadi. Maksudnya rahmat Allah tu dah luas. Rahmat Allah tadi kita dah faham dah, kita tak boleh nak gambarkan dia punya keluasan dia. Tetapi rahmannya Allah ni dia membawa makna, dia ada pertambahan kalimah more. Faham tak? Dia lebih more. Maksudnya dia lebih bersangatan. Kalau rahmat Allah Ta'ala ni Allah kasih kepada hambanya. Tapi kalau masuk nama Ar-Rahman, Allah Ta'ala sangat kasih pada hambanya. Maksudnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni dia terbentuk daripada rahmat. Maknanya Ar-Rahman dan Rahim ni dia menunjukkan lebih lagi. Dia menunjukkan kita kata bersangatan. Sebab tu dalam tafsiran ayat kita akan jumpa perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dekat yang pertama Ibnu Katsir kata. Okay, kita tutup dengan tafsir Ibnu Katsir. InsyaAllah besok kita ulang sedikit lagi. Ibnu Katsir kata apa? Ibnu Katsir kata kalimah Ar-Rahman dengan kalimah Ar-Rahim merupakan dua kata nama. Ialah dia bukan perbuatan, dia kata nama. Allah Rahman dan Ar-Rahim. Dia kata mushtaqun. Mushtaq ni maksudnya yang terbentuk dalam bentuk mubalaghah. Mubalaghah ni bahasa Arab. Dia bererti apa? Membawa erti lebih luas dan lebih mendalam daripada perkataan Ar-Rahman. Nampak tak? Lebih luas dan mendalam daripada perkataan Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahman dan Rahim dia daripada rahmat. Tapi Ar-Rahman dan Rahim dia lebih lagi menunjukkan, dia lebih luas dan lebih mendalam lagi daripada rahmat. Itu kita kena faham Ar-Rahman dan Rahim. Besok insya-Allah saya akan terangkan lagi tentang macam mana kita nak tahu dia lebih mendalam tu. Sebab daripada kalimah tu Ar-Rahman dan Rahim tu dia ada sesuatu maklumat yang kita boleh tahu tentang dia lebih mendalam, dia lebih luas daripada rahmat. Tapi kita kena ambil dulu maklumat pada pagi ni, kena pegang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia ada kaitan dengan rahmat Allah. Tak boleh dipisahkan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim adalah terbentuk daripada rahmatnya Allah. Tetapi Ar-Rahman dia lebih lagi, bersangatan lagi daripada rahmat. Ar-Rahim pun macam tu juga. Daripada sekadar kalimah rahmat. InsyaAllah besok kita akan ulas lagi perbahasan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. InsyaAllah kita akan sambung pada esok pagi. Jam pun dah 9.58. Saya nak beri ruang sedikit untuk kita bersoal, jawab, mana-mana penjelasan yang boleh saya bantu dengan kadar ilmu yang Allah berikan. InsyaAllah kita sama-sama berinteraksi. Baik. Saya buka satu atau dua soalan. Boleh buka video. Sila ya jemaah, jangan malu-malu jika ada soalan, jika ada apa-apa yang muskil, jemput. Dekat chat tu tak ada soalan. Saya tak jumpa soalan dia. Ya, tak ada Ustaz. Alright, dekat ada pertanyaan, soalan tentang Ar-Rahman dan Rahim, tentang ayat kalimah Ar-Rahman dan Rahim. Jelas ke semua? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk tadabbur ni kita boleh juga bagi untuk yang surah Ar-Rahman kan, ayat pertama kan? Okey. Benar juga kan? Apa? Untuk yang Ar-Rahman Ar-Rahim ni, kita boleh guna sebagai tadabbur untuk surah Ar-Rahman ayat pertama kan? Betul. Sebab itu kalau tengok pada muka surat berikutnya, pada muka surat nombor 52, kami telah letak kat situ dalil surah Ar-Rahman. Maknanya, siapa yang nak mendalami lagi ataupun surah Ar-Rahman ni adalah surah yang membuktikan ataupun surah yang memberikan, mengemukakan contoh-contoh Rahman Allah tu macam mana. Jadi kena gunakan surah Ar-Rahman. Dan surah Ar-Rahman ni siapa nak ikuti kelas yang saya kendalikan pada setiap hari Selasa
pagi jam 10.30. Kelas saya semua 10.30. Mudah je. Isnin 10.30, Selasa 10.30. Hari Selasa pagi memang kami sedang mentadabbur surah Ar-Rahman. Jadi kalau sesiapa nak tahu apakah bukti Allah tu Ar-Rahman, nak tahu contoh-contoh Rahmannya Allah tu bagaimana, dia kena study surah Ar-Rahman. Betul, apa tu betul. Okey. Ada soalan? Ustaz, dalam chat ada satu soalan, Ustaz. Ada satu soalan. Dalam chat, ya. Okey. Macam mana kalau kita selalu rasa diri kita hina di sisi Allah jika nak dibandingkan dengan para sahabat dan insan yang lebih mulia? Okey, jawapan dia memang kita memang diajar pun untuk kita menghinakan diri kita kepada Allah. Itu kita kena memang semua orang perlu ada perasaan macam tu. Sebab kita ini abdun. Kita ni hamba. Sepatutnya kita memang kena letakkan diri kita seperti hamba. Seperti hamba ni maksudnya kalau kita faham, kita ada staff kan. Kita ada staff tu tuan dia, bos dia. So bos kita adalah Allah. Kita ini adalah pasal bos-bos tu nanti kita akan cerita dekat Rabu. Okey. Jadi kita ni hamba. Kita bukan sekadar staff. Kita hamba Allah. Kita hamba abdi kepada Allah. Apabila kita hamba ni, kita memang di sisi Allah kita memang hina ni, maksudnya kita nak kata bahawa kita ni banyak buat salah, kita bukan hamba yang maksum. Itu betul hina di situ. Tetapi dan memang kita memanglah dari sudut darjat kita memang berbezalah dengan para nabiyin, dengan para sahabat, dengan para siddiqin, syuhada was salihin. Namun begitu, bukanlah apabila kita merasakan kita ni terlalu hina, terlalu banyak buat salah tu menyebabkan kita salah sangka pada Allah yang sampai membawa kita kepada aku ni tak ada peluang lah untuk Allah ampun aku semua. Yang tu salah. Yang tu kita kena betulkan. Banyaknya salah kita macam mana pada Allah. Hinanya kita ini dengan kelemahan kita yang banyak, kekurangan kita banyak. Jangan sampai kita putus harapan kepada Allah. Bahkan walaupun kita manusia yang biasa, tidaklah sudah pastilah tidak sampai darjat para nabi, tidak sampai darjat kepada para sahabat, tetapi kita ada ruang, kita ada peluang yang Allah beri untuk kita dapat bersama-sama berada di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kita masih lagi boleh berada bersama-sama dengan mereka. Kita boleh lagi ditempatkan bersama-sama dengan mereka dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustaz, perasaan Ar-Rahman ni yang adakah Allah menganugerahkan kepada manusia ataupun semua manusia perasaan Ar-Rahman tu? Adakah memang semua kita menerima adalah daripada anugerah Allah perasaan tu, Ustaz? Ya, daripada satu daripada rahmat. Dan jika perasaan sayang tu hilang daripada seseorang, adakah betul ayat yang mengatakan Allah telah menarik semula perasaan Ar-Rahman tu daripada seseorang? Itu sahaja Ustaz, ya. Dalam chat ada satu soalan. Terima kasih Ustaz. Iaitu saya tak tahu pula yang kata apabila kita hilang kasih sayang tu menunjukkan Allah Ta'ala menarik balik sifat Ar-Rahman tu. Kita yang kena perbetulkan tentang penggunaan sifat rahmatnya itu kita kepada manusia. Sayang kita kepada anak, kalau kita faham kan, kita kena gunakan rahmat tu. Sebab itu kalau kita baca dekat sebab tu kalau kita baca pada surah Al-Fatihah, kenapa Allah sebut Malik Yaumiddin? Kenapa Allah menakut-nakutkan kita pula tentang Malik Yaumiddin? Sedangkan ayat yang mula Ar-Rahman Ar-Rahim, betul tak? Lepas tu ulang balik Ar-Rahman Ar-Rahim ayat nombor 3. Tiba-tiba kenapa dalam surah Ar-Rahman adanya Malik Yaumiddin? Ni nanti kita akan belajar. Rupa-rupanya manusia ni kalau manusia ni nanti akan ada yang ambil kesempatan. Nanti akan ada manusia yang dia tersalah sangka yang menyebabkan dia pegang macam ni.
tak apalah, buat je lah apa-apa pun. Allah Ta'ala tetapkan kasih pada kita. Kan Allah tu Rahman, Allah tu Rahim. Tak apalah, buatlah dosa ni, tak apa, tak apa, tak apa. Nanti kan Allah akan Maha Pengampun. Ada orang dia faham macam tu. Dia mengambil kesempatan dengan nama Rahman dan Rahim tu. Tapi dia salah sangka. Dia terlupa ayat yang Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Dia terlupa bahawa walaupun Allah Ta'ala ni luahnya rahmat dia, kasih daripada hamba, kan? Memanglah Allah Ta'ala tu dia membuka pintu taubat, tapi jangan salah sangka bahawa jangan lupa apa yang kau buat dekat muka bumi itu nanti engkau akan berhadapan dengan Malik Yaumiddin. Nampak tak penggunaan dia Malik Yaumiddin? Macam kita juga, kita semua bukanlah maksud kita kasih kepada hamba dengan kita turuti semua yang orang yang kita kasih tu. Dia ada had dia, dia ada ruang dia. Dekat situ. Jadi tidak semestinya kita kita marah bermakna kita tidak kasih. Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala menyakitkan kita dengan menimpa kita kesakitan, adakah bermakna Allah marah kat kita? Itu yang kita salah sangka. Jadi kita kat anak-anak kan selalu salah sangka kepada kita macam-macam kan. Mak ni asyik marah saja kat saya. Mak tak sayang kat saya ke? Itu kita salah faham. Jadi Allah Ta'ala ni kalau kita faham tentang bab tu, maka kita akan sentiasa kata Allah Ta'ala ni sentiasa dalam kebaikan. Sebab tu nanti kita belajar dekat yang nombor 2, kita akan puji Allah selalu. Segala puji, segala puji, segala puji. Allah bagi kita COVID-19 pun, kita kena banyak puji Allah. Ini kita akan betulkan salah faham manusia tentang Allah. Manusia ni dia hanya puji Allah ketika dia senang. Ini kita akan kupas nanti pada ayat nombor 2. Jadi soalan tadi tu saya wallahu ta'alam. Saya tak jumpa lagi mana-mana yang kata Allah Ta'ala tarik rahmat tu. Yang itu saya wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz. Ada satu soalan dalam chat ni Ustaz. Last satu. Dia kata yang 99 lagi pada nama Al-Husna ke? Okey. Yang ini sebenarnya yang 99 rahmat tadi dia bukan merujuk kepada Asmaul Husna. Memang Allah memiliki, memang kita kena faham. Betul hadis kata Allah memiliki 199 nama tu. Itu yang dinukilkan. Ada ayat Quran dan hadis dia Allah memiliki 99 nama. Tapi yang kita baca hadis tadi tu, yang 100 sifat rahmat Allah. Dia bukan yang 99 yang Allah simpan di akhirat tu 99 nama tu tak. Bukan merujuk kepada nama-nama Allah yang lain. Tapi dia merujuk kepada sifat 99 rahmat Allah tu. Bukan merujuk kepada nama dia yang lain. Wallahu ta'ala alam. So kita jumpa lagi insya-Allah pada besok pagi jam 9 pagi. Okey, jam 9 pagi insya-Allah kita jumpa sekali lagi buat siri yang ke-6. Mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan dan puan kelemahan kekurangan. Terima kasih banyak-banyak kepada Persatuan Wanita Islam Prihatin, kepada tuan-tuan dan puan juga, kepada semua yang terlibat secara langsung tak secara langsung. Hanya Allah sahaja yang boleh membalas jasa baik tuan-tuan dan puan. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih penganjur. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pengajar. Terima kasih Ustaz. Saya endingkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.